Selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak kongsikan fizik tingkatan 4, pembelauan gelombang. Okey, dalam tajuk ini ada 4 isti yang penting perlu difahami. Tapi hari ini cikgu akan bincangkan isti pertama, pembelauan gelombang, dan faktor yang mempengaruhi pembelauan gelombang. So, yang seterusnya akan dibincangkan kemudian. Okey, pembelauan gelombang. Okey, cuba perhatikan pada gambar raja ini. Gambar ini cikgu ambil dari buku teks sebenarnya. Okey, so benteng di Maran Terengganu. So ini adalah benteng. Okey, cuba perhatikan apa yang menyebabkan muka gelombang air lap di kawasan A dan kawasan B. Okey. So pada muka gelombang pada kawasan A adalah gelombang sata. Manakala kawasan B adalah gelombang membulat. Okay, so kenapa ini berlaku? Sebab gelombang air lap mengalami penyebaran semasa merambat melalui celah pada benteng. So ini merupakan satu fenomena yang dikenali sebagai pembelauan gelombang. Okey, pembelauan juga berlaku apabila ombak atau gelombang melalui penghalang. Contohnya apabila gelombang air lap merambat melalui batu, pembelauan juga berlaku. Okey. So ingat ya, pembelauan gelombang boleh berlaku pada gelombang air, cahaya dan bunyi. Okey, sekiranya you rujuk kepada buku teks aktiviti 5.11 pada muka surat 202, kamu perlu menunjukkan pembelauan gelombang air dengan menggunakan tangki riap. So manakala stereoskop digital Xylon digunakan untuk membuatkan gelombang seakan-akan berhenti. Okay. So kemudian pada pemerhatian anda, kita akan mengkaji ciri-ciri gelombang dari segi panjang gelombang, frekuensi, laju gelombang, amplitude dan arah rambakan. Okey, so sini cikgu tunjukkan animasi yang berlaku. Okey, sini adalah arah rambakan bagi satu gelombang apabila dia melalui satu celah. Okey, panjang gelombang sebelum dan selepas pembelauan adalah sama. Okey, ramdah sini sama dengan sini. Manakala apabila gelombang adalah dari sumber yang sama, oleh itu frekuensi dia tidak berubah, panjang gelombang tidak berubah dan laju gelombang juga tidak berubah. Manakala amplitude akan menjadi lebih rendah sebab sebahagian tenaga sudah digunakan oleh gelombang untuk mengubahkan arah gerakannya. Okey, arah rambakan pula akan menjadi lebih banyak arah. Okey, dari arah yang satu dirambakkan kepada pelbagai arah. Okey, bagi pembelauan gelombang cahaya pula biasanya agak susah nak dapat sebab panjang gelombang cahaya adalah agak pendek. Akan tetapi anda juga boleh menggunakan dua batang pensel dan menggunakan pen laser untuk memperhatikan corak-corak pembelauan. Okey. So apabila cahaya melalui saiz celah yang lebih cerah, inilah yang kamu nampak. Okey, ini adalah corak pembelauan dia. Okey, apabila melalui celah yang sempit, kamu dapati pembelauan kelihatan lebih ketara. Okey, so ini adalah corak pembelauan cahaya melalui beberapa cerahan yang berbeza saiz. Okey, ini saiz yang besar. Ini adalah saiz celah yang kecil. Okey, so cuba perhatikan. Apabila celah menjadi lebar, so corak pembelauan adalah kurang jelas. Manakala untuk cerah yang lebih kecil atau lebih sempit, corak pembelauan menjadi lebih jelas.
Oke. Bagi lubang jarum yang besar pula, corak pembelauan adalah kurang jelas. Manakala pada lubang jarum yang kecil, corak pembelauan nampak lebih ketara atau lebih jelas. Pembelauan gelombang bunyi biasanya akan berlaku setiap hari sebab gelombang bunyi mempunyai panjang gelombang yang tinggi. Ya. Oleh itu, apabila kita buka TV di ruang tamu, kamu masih boleh dengar dialog dari TV walaupun anda berada di dapur atau di dalam bilik. Okey, so untuk aktiviti ini kita bukakan pembesar suara dan letak berdiri di kedudukan X dan Y dan perhatikan suara yang diterima. Okey, so ini adalah keputusan dia. Di kedudukan X, kamu masih boleh mendengarkan bunyi. Manakala apabila berada di kawasan Y, suara masih boleh didengari. Okey, kenapalah bunyi boleh didengar di kedudukan Y walaupun pembesar suara itu masih tidak kelihatan? Kenapa ya? Okey, so perhatikan. So, apabila bunyi boleh didengar kerana pembelauan gelombang bunyi. Okey, so kesimpulannya pembelauan gelombang ialah penyebaran gelombang apabila gelombang itu merambat melalui satu celah atau tepi suatu penghalang. Okey, ciri-cirinya kamu boleh baca dari buku teks. So, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelauan gelombang ada dua sahaja. Okey, iaitu saiz celah. Okey, cuba perhatikan di sini apabila celah itu adalah lebar. Okey, inilah dia. So, kita boleh namakan dia sebagai A. Okey, dan celah yang sempit. Cuba perhatikan apa yang berlaku. Okey, kamu akan dapati bagi celah yang besar atau A adalah lebih besar daripada panjang gelombang. Okey, sini adalah panjang gelombang ya. So, kesan pembelauannya kurang jelas. Manakala apabila gelombang merambat melalui celah yang kecil, iaitu saiz A adalah sama atau lebih kecil daripada panjang gelombang, kamu akan dapati kesan pembelauan lebih jelas. Di mana gelombang sudah menjadi gelombang sata telah menjadi gelombang membulat. Okey, faktor kedua adalah panjang gelombang. Okey, apabila panjang gelombang adalah pendek daripada saiz celah, okey, penyebaran gelombang adalah kurang ketara. Tetapi apabila panjang gelombangnya lebih panjang daripada saiz celah, penyebaran gelombang adalah lebih ketara. Kesimpulannya, pembelauan gelombang dipengaruhi oleh saiz celah dan panjang gelombang. So, kesan-kesannya, semakin panjang gelombang, okey, apabila panjang gelombang tetap adalah pemalar, saiz celah yang lebar akan menunjukkan penyebaran gelombang yang kurang ketara. Apabila saiz celah sempit, penyebaran gelombang lebih ketara. Apabila saiz celah tetap dimalarkan, panjang gelombang yang pendek akan menyebabkan penyebaran gelombang kurang ketara. Bila panjang gelombang yang panjang melalui saiz celah yang tetap, penyebaran gelombang adalah kurang ketara. So, itu sahaja. Terima kasih.